Yang penting daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah ibrah yang kita nak ambil. Sebab catatan sejarah diulang-ulang selalu. Cerita naik langit pertama, naik kedua, perjalanan sekian-sekian, apa yang Nabi tengok. Ada orang pecahkan kepala, ada yang tanam pokok berbuah, ambil buah terus keluar. Ada Nabi lihat di dalam neraka ramainya penghuni, di kalangannya adalah wanita. Ada Nabi tengok di syurga ada seorang lelaki yang sedang bergembira. Nabi tanya apa amalan dia. Kalau kita nak sebut satu-satu tentang semua yang diperlihatkan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, dia akan jadi sangat panjang. Tapi yang kita dah mula daripada awal tadi sampailah sekarang, ia terkandung dalam bab ibrah Isra Mi'raj ataupun pengajaran. Sejarah bukan untuk diulang-ulang sahaja, tetapi yang lebih penting ambil pengajaran daripada sejarah supaya kita boleh ulang perkara yang sama. Yang pertama, kita harus ingat berlaku peristiwa Isra Mi'raj selepas berlakunya Amul Huzni, iaitu tahun kesedihan. Berlaku pada tahun ke-10 kenabian, umur Nabi 50, iaitu kematian Abu Talib pada bulan Rejab. Kemudian kematian Sayyidatina Khadijah pada bulan Ramadan. Kemudian berapa bulan setelah itu Nabi cuba untuk berdakwah ke penduduk Taif setelah diusir, dihalau, setelah dilakukan kezaliman demi kezaliman oleh penduduk Mekah. Kampung sendiri, negeri sendiri dihalau. Dahlah sedih isteri meninggal, sedih bapa saudara yang dianggap ayah itu meninggal. Kemudian cuba untuk melakukan dakwah, ditolak, diancam bunuh dan sebagainya. Nabi cuba membawa diri ke Taif. Apa yang berlaku di Taif semua orang dah tahu. Masyhur cerita, Nabi dikejar lebih kurang dalam 2 km, dibaling dengan batu. Kita kalau kena baling dengan batu, pam, kena sekali, mungkin tak mengalir lagi darah. Maksudnya banyak batu yang dikenakan sampai mengalir darah, sampai memenuhi kasut ataupun sepatu Nabi SAW. Namun setelah Nabi selamat daripada dikejar dibaling batu, Nabi mengambil satu tempat yang tersembunyi. Nabi mula merintih kepada Allah. Tapi doa Nabi ini begitu indah sekali. Nabi sebut apa? Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan diriku. Aku mengadukan kepadamu ya Allah kekurangan ikhtiar usahaku dalam dakwah. Bukannya mengadukan ya Allah, aku mengadukan kepadamu ya Allah kesakitanku. Nabi boleh saja mengadukan kepada Allah. Ya Allah, aku buat kerja dakwah ya Allah. Ya Allah, aku menyambung, aku berjuang untuk agamamu. Kenapa engkau tak tolong aku? Kenapa tak lindungi aku daripada batu-batu, contohlah. Tapi tidak, Nabi bukan mengadukan perihal umat, bukan mengadukan tentang orang yang baling batu, bukan mengadukan kepada Allah tentang orang yang menzalimi Nabi, tidak. Tapi Nabi menyandarkan kepada dirinya. Ya Allah, aku mengadukan perihal diriku, kelemahanku dalam berdakwah, kekurangan usahaku dalam berdakwah. Allahu Akbar. Janganlah engkau apa-apakan mereka ya Allah. Tu hebatnya Nabi SAW. Jangan engkau apa-apakan umatku ya Allah. Kemudian Nabi berdoa, jadikanlah daripada kantong rahim ibu-ibu Taif ini lahirnya pejuang-pejuang agama Allah. Memang benar Allah makbulkan. Allahu Akbar, subhanallah. Kita kadang-kadang berdoa dengan Allah, ya Allah, kenapa ya Allah? Ya Allah, aku mengadu padamu pasal suamiku ya Allah. Contoh. Pasal anakku ya Allah, aku sedih ya Allah, kenapa anak-anakku buat begini ya Allah? Tapi kalau kita nak ikut kaedah Nabi SAW, ya Allah, aku mengadukan kepadamu ya Allah kelemahanku dalam mendidik anak-anakku ya Allah. Aku mengadukan kepadamu kelemahanku menjadi isteri yang baik ya Allah. Kerana itu aku belum layak dapat suami yang baik ya Allah. Ya Allah, aku tahu ya Allah, aku banyak dosa. Mengadu perihal diri kita, mengakui kelemahan kita, mengakui dosa kita, mengakui kekurangan kita, nescaya pertolongan Allah akan datang. Sebab selagi mana kita tak faham, ujian Allah adalah untuk kita yang berubah, bukan kita ubah orang. Lalu bila Allah melihat kita berubah, kita sedar, kita faham, lalu insya Allah Allah akan mengubah orang yang sangat kita harap berubah. Sebab Allah berfirman, apabila Nabi sedih duka cita kematian bapa saudara tanpa mengucap kalimah syahadah,
Allah tegur Nabi kekasihnya sendiri, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Maha memberi hidayah kepada siapa yang Dia mahu. Allahu akbar. Muslimat sekalian, Isra' Mi'raj, kita dah dengar secara sepintas lalu apa yang berlaku sebelum Isra' Mi'raj. Sedih, duka cita. Hadiahnya Allah beri pada Rasulullah perjalanan yang begitu indah. Begitu juga yang berlaku kepada kehidupan kita. Bila kita diuji dengan sesuatu ujian, sebenarnya Allah ingin berikan kita nikmat ataupun hadiah kurniaan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala.